Yang lain dengar saya tak? Jelas, Doktor. Jelas Okey. Kalau ada apa-apa boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama sekali saya ucapkan ahlan wa sahlan lama dah kita tak jumpa dalam 2 minggu minggu yang pertama tu kerana ada saya yang minta tangguh dan yang kedua itu ialah iaitu minggu lepas ada Saturday night lecture kan. Sebenarnya kita jumpa pas 10 hari bulan. 10 hari bulan kita jumpa. 17 itu sahaja Saturday night lecture iaitu minggu lepas Prof Wan yang berbicara tentang buku beliau lah dan kemudian bersua balik untuk sesi yang ke-9 lah Minggu depan saya terpaksa tangguhkan juga sebab saya ada hal keluarga dari sekarang itu recap dan juga sedikit mukadimah begitu. Jadi sebelum ini kita bercakap tentang soul, roh jiwa dan kita sebutkan tentang bagaimana di alam rahim, di alam roh pada masa itu kita belum ada badan, belum ada jasad dan apabila kita dihidupkan di dunia ini, maka roh ataupun diri kita ini diberikan jasad dan waktu itulah bermula segala huru-hara, segala ujian, segala kejahatan, segala kelupaan, segala perkara yang tak baiklah, yang negatif yang terjadi pada diri kita, iaitu di dunia inilah. Dan apabila kita mati, apabila kita mati, yang hancur itu ialah badan. Yang hancur itu adalah badan. Tetapi kita tidak mati. Sebenarnya roh kita tidak mati. Sebab Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa maksud dha'iqatul maut? Maksud dia merasai mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maksud dia ialah setiap nafsu, setiap roh itu merasai mati. Jadi yang mati itu sebenarnya bukan roh. Jasad itu yang berpisah daripada roh. Jadi roh dan jasad sama-sama sakit, sama-sama merasai. Tetapi yang betul-betul mati dan hancur itu ialah jasad. Roh itu kekal hidup dalam realitinya yang tersendiri sehinggalah hari dibangkitkan. Dan sebelum kita dibangkitkan nanti ada satu sempadan alam antara dunia dan akhirat itu, namanya ialah barzakh. Wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Firman Allah lagi dalam Al-Quran itu tentang laut yang tidak bercantum itu. Laut satu yang tawar, satu lagi yang masin. Jadi antara keduanya itu ada barzakhun, ada sempadan, la yabghiyan. Jadi yang kiri ini dia tak boleh bercampur dengan yang kanan. Jadi alam barzakh itu ialah alam di mana sempadan ataupun tara, orang Terengganu kata tara sebelum kita pergi ke alam yang lagi satu. Untuk makluman Yulia, kalau bahasa Inggerisnya tu kita panggil macam border
border. Sempadan itu adalah border. Saya tak tahu dalam bahasa Indonesia itu dipanggil apa. Tetapi barzakh ini merupakan suatu hint ataupun petanda kita nak dapat yang baik ataupun yang buruk nasib kita nanti di akhirat besok lah. Hint dia pun tandanya adalah di situ, di alam barzakh itu, alam kubur itu. Okay, kita pergi semula kepada diri kita itu, iaitu nafsun. Nafs. Nafs ini ataupun nafsun ini dalam bahasa Arabnya itu berasal daripada perkataan nafasa. Nafasa. Macam mana kita tidak berhenti, tarik nafas, hembus nafas, breathe in, breathe out. Begitu. Breathe in, breathe out. Jadi sifat nafasa ataupun nafs ini juga dikongsi oleh muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hati itu ialah ni kejap pusing, kejap macam ni, kejap macam itu. Keadaan dia dinamik. Dia sentiasa bergerak. Dan itu hal kita pun begitu. Akal kita ini kalau pun masih lagi aktif. Masih lagi aktif, bergerak. Kadang-kadang kita pejam mata pun kita tidak boleh nak merehatkan akal kita. Mungkin badan kita rehat. Tetapi akal kita itu seolah-olahnya berfikir, seolah-olahnya bergerak, menerawang. Dan sifat bagi nafs, bagi qalb, bagi akal ini terang-terang sekali roh kita ini sebenarnya tak boleh duduk diam lah. Dan roh kita ini terbukti tak boleh duduk diam apabila kita bicara tentang mimpi. Kalau kita bicara tentang mimpi, badan kita baring, tidur, suami kita, anak kita, keluarga kita boleh nampak kita baring di dalam bilik di atas katil. Hati sudah pergi ke mana-mana. Yang hakikatnya itu hanya difahami oleh Allah SWT dan juga oleh mereka yang faham tentang hakikat roh. Okey. Dan sebab apa kita cerita tentang roh ni? Kenapa malam ni kita cerita tentang roh? Kenapa kita bercerita tentang mimpi, tentang kematian, tentang barzah? Kita pergi kepada mimpi dahulu, dream. Bagaimana mimpi itu sebenarnya ia berkait dengan fakulti imajinasi, faculty of imagination. Bagaimana seolah-olah kita nampak sesuatu itu. Seolah-olah kita berada di Perak contohnya. Mio badannya di Yuniza. Tetapi apabila bermimpi, mimpi berada di rumah nenek, di rumah atuk, di rumah kakek, Yulia, di rumah kakek. Jadi sedangkan badan itu di tempat lain. Dan begitu juga kadang-kadang kita bermimpikan binatang-binatang liar contohnya. Binatang-binatang liar. Kalau kita tengok takbir mimpi Ibn Sirin dan sebagainya, disebutkan bahawa bentuk binatang dan jenis mana itu membayangkan keadaan roh kita pada waktu itu. Contohnya kalau kita bermimpikan harimau, maka harimau itu menunjukkan arrogance ataupun takabur, dan harus cepat-cepat dibuang ciri arrogance itu. Kerana al-kibru ataupun takabur itu hanyalah layak untuk Allah SWT, bukan untuk manusia, bukan? Dan begitu juga sekiranya kita bermimpi itu dalam bentuk ular contohnya, maka sifat ular itu adalah sifat yang tidak bagus.
sifat cunning itu, sifat tidak elok untuk akhlak. Jadi harus cepat-cepat kita buang tanzih, membuang ciri-ciri yang tidak baik di dalam jiwa kita itu, dan tazyin, menghiasnya dengan akhlak ataupun sifat-sifat yang elok. Jadi nak diberitahunya bahawasanya mimpi itu sendiri merupakan sebahagian daripada kebenaran, sebahagian daripada kebenaran walaupun tak 100%, dan ia memberikan kita satu hint, satu signal, satu tanda pada keadaan-keadaan tertentulah. Contohnya kalau kita mimpi itu, saya pernah diberitahulah, Profesor Alata sendiri pun pernah bermimpi di mana sapu tangannya itu jatuh, ataupun terjadi sesuatu pada sapu tangan itu. Jadi takbirnya ialah ada yang akan melakukan pengkhianatan akademik terhadap beliau, dan betul lah terjadi selepas daripada itu. Jadi bukanlah kita nak cerita tentang mimpi dan kita wajib percaya 100% itu, tetapi mimpi itu sendiri merupakan suatu petanda untuk sesuatu yang bakal terjadi, dan demikian juga mimpi itu pun menunjukkan keadaan spiritual kita pada waktu itu. Dan mimpi itu juga menggambarkan satu fakulti yang penting di dalam akal kita yang dinamakan fakulti imajinasi. Itu yang saya nak jelaskan di sini sebenarnya. Jadi di dalam roh itu sendiri sudah mempunyai karakter ataupun sifat-sifat ataupun aspek-aspek ataupun dimensi-dimensi yang sedemikian, yang mana kalau sebagai Muslim ini kita menerima. Tetapi kalau mereka yang memegang ataupun sudah westernized, sudah secularized, sudah tentu persoalan roh ini tidak diterima. Bahkan mereka pun sebenarnya saintis pun tidak mampu untuk menjelaskan tentang dream, tentang mimpi, apatah lagi tentang kematian. Kalau mereka bincangkan pun mungkin bagaimana nak menghadapi kematian itu dalam aspek psikologinya. Kan, psychology of loss. Bagaimana nak meratap, bagaimana nak menghadapi kematian, bagaimana nak bersedia untuk mati, bagaimana nak bersedia untuk mati. Dan sebenarnya mereka yang tidak percaya pada hari akhirat, saya rasa tidak melampau jika saya katakan mereka tidak ingin mati pun. Sebab itulah takut kepada kematian ini digabungkan dengan cinta kepada dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu digandingkan. Ulama-ulama kita bincang hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu di mana seseorang yang mencintai dunia itu, maka akan ada satu sifat lain pada dia, iaitu benci kepada kematian. Dia tak nak mati. Sebab itulah jika tubuh kita ini nak dipisahkan daripada roh waktu sakratul maut itu, yang terlalu cintakan dunia itu agak sukar untuk dipisahkan daripada badannya. Dan oleh itulah mereka akan mengalami sakit kematian yang lebih daripada yang ingin untuk bertemu dengan Khalik ataupun Allah, atau Rabbuna Jalla Jalaluh. Okey, satu lagi sifat tentang roh ini yang kita perlu tahu ialah roh ini tidak digambarkan sebagai mempunyai gender. Tidak ada ini roh lelaki, ini roh perempuan. Walaupun di dalam Al-Quran itu nafs tu disifatkan sebagai muannas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dari segi nahunya sahaja. Dari segi nahunya sahaja. Tetapi dari segi hakikat roh itu tidak ada roh lelaki dan roh perempuan. Maka roh yang dipandang tinggi di sisi Allah SWT ialah roh yang paling tinggi takwanya itu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Jadi letak duduk roh itu di sisi Allah bukan pada jantina dan bukan pada perkara yang bersifat badaniyah. Gender itu badaniyah.
Jadi roh itu bukan perkara ataupun dimensi badan manusia yang badaniah itu tadi, spiritual, bersifat spiritual. Dan satu lagi, roh ini dia mempunyai ethnicity bangsa. Jadi tidak ada, oh ni roh Melayu, ini roh orang Melayu, ini roh orang Indonesia, ini roh orang Terengganu, ini roh orang Perak, ini roh orang Cina ni. Tidak disebut begitu. Tidak ada ethnicity ataupun nationality pada roh itu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, roh ini tidak mati. Tidak mati. Walaupun roh ini akan merasai mati, kesakitan itu, sakaratul maut. Dan kemudian akan merasai alam barzakh, terseksa ataupun tidak. Sebab dalam satu pernah menceritakan bahawa dia tertidur, maka dia tidur oleh dua orang lelaki untuk naik ke langit. Malaikatlah mengambil Rasulullah SAW naik ke langit. Jadi apabila tiba di satu tempat itu, maka Rasulullah SAW melihat satu golongan lelaki yang berbaring. Kemudian satu golongan lain mengangkat batu dan menghempas kepala yang baring itu tadi sehingga hancur. Dan kemudian dikembalikan balik kepala itu intact, dan kemudian diulang lagi hembas batu itu di kepala itu, dan demikianlah seterusnya. Dan kemudian apabila ditanyakan kepada malaikat itu tadi, maka kata malaikat, teruskan berjalan, jangan tanya soalan, teruskan berjalan. Dan maka Rasulullah melihat lagi beberapa realiti yang lain, realiti alam barzakh yang kita tak mampu untuk fahamlah. Dia ada realitinya yang tersendiri untuk roh itu di alam barzakh. Dan roh yang terperangkap di dalam tubuh kita sekarang ini, yang anda nampak saya bercakap ini dan saya nampak anda di sana, di skrin sana itu, masih belum merasai hakikat tersebut. Jadi banyak lagi lah hakikat lain di situ yang mana terdapat manusia yang dicarik mulutnya itu dengan hook, a brass hook, ataupun cangkuk yang besi itu ditarik di sebelah sini dan kemudian ditarik sebelah sini hingga koyak. Itu untuk namim ataupun namimah, untuk mereka yang memfitnah ataupun gosip, yang menyebarkan keburukan orang lah. Dan banyak lagi realiti-realiti lain yang diceritakan dalam hadis tersebut. Jadi yang saya nak bawa kita bersama berfikir malam ini ialah itulah hakikat roh, yang kalau bukan Rasulullah SAW cerita, kita tak mampu untuk garap lah, kita tak mampu untuk tahu. Kalau bukan disebabkan tanzil, wahyu, hadis Rasulullah SAW, khabar sadiq, maka tidak mungkin kita akan tahu perkara-perkara sebegini. Tidak mungkin Imran duduk diam-diam senyap ataupun dia tersengguk tiba-tiba mai nak cerita satu peristiwa di alam barzakh. Itu tidak logik begitu, tidak pernah terjadi begitu, kecuali yang kita tengok ajaran sesat itulah, yang Ayah Pin, Haji Kahar dan sebagainya, itu dah nonsense lah. Itu dah nonsensical, absurd apa yang dia orang cerita pun mengarut semua. Okey, jadi roh itu tadi, roh ini jugalah yang ditunjukkan perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang dahsyat. Dan roh ini jugalah yang akan meraih suasana ataupun kegembiraan nanti. Jadi badan kita ini sudah tinggalkan. Nanti yang akan pergi nanti adalah roh kita. Itulah yang kita ceritakan sebelum ini. Aku itu roh, bukan badan kita ini. Jadi aku ini yang akan terus pengembaraan
ke alam seterusnya itu. Dan apa yang menarik saya share di sini, seorang ahli falsafah Cina, Sun Tzu. Sun Tzu, saya pun tak pasti nak sebut macam mana ni, Sun Tzu. Jadi katanya, I once dreamt, saya pernah bermimpi saya menjadi rama-rama, butterfly. And when I woke up, apabila saya bangun daripada tidur, I was confused. Saya keliru. Whether I was a butterfly dreaming of being a man. Saya ni butterfly, sekarang ni saya mimpi ataupun berubah manusia. Mimpi, roh, persoalan self dibincangkan, sudah difikirkan, sudah dianalisa sejak daripada beratus tahun, beribu tahun yang silam. Dan oleh pelbagai worldview, oleh pelbagai pandangan alam Islam. Jadi pandangan alam Islam, ru'yatul Islam lil wujud yang kita sedang hadapi, yang kita sedang bincangkan sekarang ini, juga berbincang tentang roh, lebih-lebih lagi daripada mereka. Tetapi inilah hakikat roh dan jasad dan agama yang kita benar-benar faham dan benar-benar tahqiq. Okey. Kita pergi kepada agama. Jadi bila kita ceritakan tentang roh itu sedemikian rupa, maka roh inilah yang sebelum diberikan badan ini di dunia ini telah berjanji kepada Allah Ta'ala, telah membuat perjanjian, telah membuat pengakuan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidin. Bukan aku Tuhan kamu, bahkan Tuhanku. Memang betul, sangat betul. Tak boleh dinafikan ya Allah. Begitu. Jadi agama yang sedang kita bincangkan sekarang ini, din, al-Islam itu, agama tanzil itu, inilah kefahaman ataupun entiti yang memahami agama itu pada waktu di alam roh sebelum diberi badan. Tetapi apabila diberi badan, maka ia sentiasa perlu diingatkan, lupa, ghaflah, nisyan. Maka kata Ibnu Abbas, manusia itu tidak lain tidak bukan dinamakan manusia, insan. La yusamma insan insanan. Tidak lain dan tidak bukan kerana nisyan dan kerana ghaflah. Tetapi nisyan itu boleh diterima. Ghaflah itu yang kita nak berjihad, nak berperang melawan dia. Dan untuk kita tazakkur, untuk kita tazkirah, untuk kita zikir, mengingat balik apa yang kita alami di alam ruh yang dulu, ialah dengan cara mencari ilmu, dengan cara memahami, dengan cara ilmu pengenalan. Okey. Untuk yang hari ini kita nak tambah sedikit. Kita nak tambah sedikit pembacaan kita tentang ilmu, tentang ilmu. Di mana muka surat 62 ini nanti kita akan baca tentang dua jenis ilmu, iaitu ilmu pengenalan dan ilmu pengetahuan. Tapi sebelum itu saya nak berikan sedikit definisi ilmu. Ilmu tu apa? Ilmu tu apa? Ilmu yang untuk combat ghaflah itu ataupun untuk combat nisyan itu, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu? Jadi kalau saya bagi dua definisi di sini. Pertama, makrifah. Makrifah tu pun kadang menjadi sinonim kepada ilmu. Kalau kita tengok ta'rifat mana-mana lah dalam tradisi kita. Jadi makrifah itu ialah al-jazmul mutabiq li nafsil amr an dalilin. Al-jazmul mutabiq li nafsil amr an dalilin. Maksud dia ialah kefahaman kefahaman yang tally ataupun yang bersamaan dengan realiti. Kefahaman ataupun kefahaman lah, kefahaman yang bersamaan dengan realiti benda itu.
contohnya kita faham mark ini sebagai mark. Kita bukan faham mark ini sebagai pensel. Kerana hakikat mark ini ialah ia satu cawan, satu jenis cawan untuk untuk minum. Jadi kita faham suatu perkara itu sebagaimana realitinya ia, dan kemudian dengan diberikan dalil. Jadi kita kena mengelak daripada apa yang disebut sebagai psychological certainty. Keyakinan yang bersifat psikologi, maknanya semangat. Tak, memang benda ni betul, memang benda ni betul. Apa bukti dia? Tak payah bukti, memang benda ni betul. Begitu. Itu psychological certainty. Okey, yang kedua ialah apa yang dipanggil sebagai epistemic certainty, iaitu al-jasmul mutabiq, yang saya sebutkan tadi, andalilin, tentang hakikat suatu andalilin. Gitu. Jadi itu satu definisi. Definisi yang kedua ialah seperti yang selalu disebutkan oleh Profesor Alatas, iaitu kedatangan ataupun hadirnya makna sesuatu itu ke dalam diri, dan kemudian sampainya diri kepada makna. Dua cara sekaligus untuk faham untuk definisi ilmu. Yang pertama ialah husulu makna syai' fi nafs, dan yang kedua ialah wusul nafs ila makna syai'. Begitu. Maknanya hadirnya makna. Maknanya kita dapat makna tentang suatu perkara itu di dalam jiwa kita ini. Itulah ilmu. Dan yang kedua ialah jiwa kita, diri kita ini kita bawa kepada ilmu, kita mencari. Yang pertama itu tadi kasbi, yang dikurniakan oleh Allah SWT dalam jiwa kita ini, dalam diri kita ini, dan kadang-kadang disebut laduni juga. Tapi yang kedua itu tadi ialah acquired knowledge. Kita pergi kepada ilmu itu, kita buat research, kita belajar, kita cari guru, kita baca buku, kita lihat penulisan-penulisan dan sebagainya berkenaan dengan perkara itu. Berarti ilmu pengetahuan ataupun kita meletakkan usaha yang besar di situ, kasbi di situ untuk mengetahui makna sesuatu itu. Jadi untuk faham lebih lanjut tentang dua jenis ilmu ini, satunya dia panggil ilmu mukasyafah ataupun ilmu fardu ain itu, dan kemudian yang kedua ialah muamalah ataupun ilmu fardu kifayah itu. Satu untuk akhirat, satu untuk dunia, satu untuk menyelamatkan kita daripada neraka, satu lagi untuk kehidupan yang baik di atas dunia inilah. Jadi kita akan sambunglah pembacaan kita di muka surat 62. Boleh buka sekarang lah. Okey. Saya baca dulu Okey. Yang lain follow sedang follow Harap-harap tak ada masalah Kalau ada masalah boleh masukkan dalam ruangan chat tu. Saya boleh tengok kat sini lah. Apa yang ingin anda ataupun yang terbentur di fikiran anda itu Okey. Ilmu sebagaimana yang kita fahami terbahagi ini boleh muka surat 60. Sila dah diberitahu oleh Imran kan? Ya. Okey. Ilmu sebagaimana yang kita fahami terbahagi kepada dua macam. Meskipun keduanya itu merupakan suatu kesatuan yang saksama dan sempurna. Kat sini Prof selalu ceritakan ataupun selalu mentakidkan ataupun selalu mengaffirmkan bahawasanya dalam Islam ni banyak benda sebenarnya tidak bersifat berkelahi, tidak bersifat berbalah, tidak bersifat separate, tidak bersifat secularize, begitu. Sama macam akal, ratio dan intellectus itu ialah akal. Sama dengan morality and ethics. Morality and ethics itu kedua-duanya ialah akhlak. Begitu. Sama juga dengan akal, badan dan roh, itu ialah insan. Badan dan roh, kedua-duanya ialah insan. Jadi sebab apa Prof menekankan perkara
kesatuan ini. Kerana itulah yang difahami dalam tradisi kita, tidak ada masalah pun. Kita tidak ada masalah. Contohnya wahyu dengan akal. Yang mana primacy, yang mana lebih tinggi daripada yang satu. Tidak, itu tidak masalah. Itu bukan masalah dalam ilmuwan kita. Jadi sama macam ilmu juga, kedua ilmu ini satu. Ia melengkapkan antara sama lain. Ilmu yang diberikan oleh Allah SWT sebagai kurnianya. Kurnia. Yang kedua iaitu ilmu yang dicapai dan diperoleh oleh insan berdasarkan daya usaha akliyahnya sendiri yang berpunca kepada pengalaman hidup indera jasmani dan nazar akali serta pemerhatian dan penyelidikan dan pengkajian. Jadi ilmu sains ataupun ulum masuk dalam kategori yang kedua ini. Yang pertama ialah al-ilm. Yang pertama apa ni? Kalau equivalent dia tu dalam bahasa Arab itu mesti menggunakan alif lam di hadapan. Al-ilmu. Maknanya that particular the true knowledge. True knowledge, ilmu yang benar. Adapun ulum ataupun al-ulum, jadi ilmu yang kedua itu biasanya kita buat dalam bentuk jamak. Al-ulum, sciences. Dalam bahasa Inggerisnya sciences. Jadi ilmu selain daripada ilmu agama lah, senang cerita, itu ialah ilmu sciences. Termasuklah falsafah, termasuklah ilmu bahasa, termasuklah ilmu sains, fizik, biologi, kimia, astronomi, astrologi dan sebagainya. Itu adalah ulum sciences. Business, ekonomi, management dan sebagainya. Samalah tu. Architecture, itu dah masuk dalam ilmu yang tadilah yang kedua itu. Dan biasanya kalau dalam zaman sekarang ini kita panggil professionals. Kalau kat Malaysia ni kita panggil golongan-golongan professional, lawyer dan sebagainya itu. Jadi bidang yang mereka belajar itu masuk dalam kategori yang kedua lah. Kalau ilmuwan, kalau agamawan masuk dalam kategori yang pertama. Ilmu yang pertama itu mempunyai dua kenyataan. Yang satu sebagai tanzil, dan yang satu lagi sebagai pengenalan yang merujuk kepada diri dan alam hakiki dan Tuhan yang hak. Maknanya tiga perkara yang dijelaskan oleh tanzil, oleh wahyu, oleh Al-Quran, oleh kitab-kitab suci yang benar, yang sebelum dibuat tahrif, dibuat penyelewengan, corruption itu. Taurat, Zabur, Injil itu dalam keadaannya asal itu menerangkan tentang tiga perkara ini. Jadi bila kita sebut tanzil, apa beza dengan wahyu? Apa beza wahyu dengan tanzil itu? Okey. Tanzil ini sebenarnya samalah dengan wahyu. Tetapi tanzil ataupun wahyu yang terakhir ialah Al-Quran. Jadi tanzil dan wahyu itu secara umumnya menunjukkan kepada empat kitab suci yang wajib kita percaya, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Tapi apabila kita bicara tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu ialah sejenis tanzil dan juga sejenis wahyu. Tetapi ia adalah tanzil yang terakhir yang merupakan penutup dan khatam kepada yang lain itu. Dan yang masih belum diubah sifat dan isi kandungannya. Jadi seperti yang disebutkan tadi oleh Prof, tanzil itu ia akan bicara tentang tiga perkara. Pertama ialah diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi dua aspek sudah disebut di dalam hadis itu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Diri, konsep Tuhan dan juga alam. Diri, konsep Tuhan dan juga alam. Jadi ini ialah tiga perkara yang diberitahu oleh tanzil. Diberitahu oleh tanzil. Walaupun kita kata perkara tentang alam ini banyak yang dibuatnya melalui pemerhatian, melalui eksperimen di dalam lab ataupun makmal, melalui penyelidikan, melalui field study, kan, turun ke medan itu. Tetapi
sebahagian formula-formula penting ataupun falsafah-falsafah penting sains itu dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya kalau disebutkan tentang orbit matahari, bulan, bintang, itu sudah jelas diberitahu di dalam Al-Quran sebelum kita mempunyai ilmu sains dan juga ilmu astronomi dan juga alat-alat teropong dan sebagainya itu. Dan sudah tentulah perkara-perkara yang details itu dicapai oleh manusia, tetapi berasal ataupun bersumberkan perkara-perkara asas yang telah diberitahu oleh Tanzil dalam kitab